kawan-kawan, saya yang comel ni namanya Puteri, penyu karah atau penyu sisik. Cantik kan Puteri kawan-kawan? Kampung Puteri di Padang Kemunteng, Melaka, bandar bersejarah. Saudara mara Puteri paling ramai ditetaskan di Pulau Gulisan, Sabah, negeri di bawah Bayu. Hari ini, Puteri akan bawa kawan-kawan mengenali lebih lanjut mengenai kehidupan Puteri dan rakan-rakan yang comel macam Puteri. Penyu karah merupakan satu spesies penyu yang tercantik. Penyu ini juga dikenali sebagai penyu sisik kerana bentuk karapasnya yang bersisik dan bercorak yang menjadikan penyu ini menarik. Warna karapas bergantung kepada perubahan keboleh tembusan cahaya dalam air laut. Semakin terang cahaya, corak badan akan semakin jelas. International Union for Conservation of Nature, IUCN, telah mengkategorikan penyu ini sebagai sangat terancam, critically endangered, CR, di dalam senarai merah pertubuhan berkenaan. Namun demikian, di Malaysia, pendaratan dan penetasan penyu ini adalah stabil. Penyu karah atau penyu sisik merupakan ahli dalam famili Chelonidae yang mempunyai cengkrang keras. Penyu ini mempunyai karapas hidrodinamik bersisik bertindih-tindih dan bercorak warna perang tua dan kekuningan. Panjang karapas ini boleh mencapai 70 hingga 90 cm panjang. Berat maksimum yang pernah direkodkan di Malaysia adalah sebanyak 35 hingga 75 kg. Sepasang kaki renang yang besar dan membantu penyu berenang di dalam air. Kaki renang hadapan mempunyai 2 pasang cangkuk. Ciri khas yang paling ketara membezakan spesies ini daripada spesies lain adalah mulut penyu ini yang berbentuk paruh burung helang. Sehinggakan namanya di dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai hawksbill turtle. Paruhnya yang tirus dan tajam sesuai untuk meragut makanan utamanya, iaitu karang lembut dan span. Jantina bagi penyu ini dapat dikenal pasti melalui saiz ekor. Penyu jantan mempunyai ekor yang panjang, manakala betina pula mempunyai ekor yang pendek. Semasa naik ke darat, penyu akan mengheret ovipositornya yang membesar dan organ ini akan mengecut selepas selesai proses peneluran. Penyu betina akan naik ke pantai untuk mencari kawasan yang sesuai untuk bertelur. Apabila sudah menjumpai kawasan yang sesuai, penyu akan mula menggali sarang yang berkedalaman antara sehingga 30 hingga 50 cm dan mula melepaskan telur sebanyak 80 hingga 130 biji untuk satu proses peneluran. Proses peneluran ini mengambil masa keseluruhannya selama 2 hingga 3 jam. Seekor induk betina kebiasaannya akan bertelur antara 3 hingga 5 kali setiap musim, iaitu selang masa 2 minggu setiap peneluran. Penyu betina bertelur pada waktu malam dan semasa bertelur, penyu akan merembeskan garam daripada matanya bagi mengelakkan dehidrasi dan perkumuhan garam dalam badan. Rembesan ini akan keluar seperti air mata. Setelah itu, penyu akan meninggalkan telurnya sehingga menetas di dalam lubang sarang. Musim bertelur bagi penyu karah sepanjang tahun dan musim puncak adalah pada bulan Mei hingga September setiap tahun. Selepas 45 hingga 60 hari, bergantung kepada suhu dan tempat, anak penyu akan mula menetas secara berperingkat-peringkat dan keluar ke permukaan sarang dalam masa 2 hingga 3 hari selepas penetasan. Anak penyu yang telah keluar daripada sarang akan terus menuju ke gigi air dan terus berenang ke laut. Kebiasaannya penyu akan menetas di satu tempat, akan merakamkan kawasan tersebut dalam ingatannya untuk kembali semula selepas 20 hingga 30 tahun ke tempat tersebut untuk bertelur.
Kawasan utama penyu karah dunia adalah di Antilles, Guyana, Madagaskar, Maldives, Asia Tenggara dan Australia. Di Malaysia, tempat pendaratan penyu yang utama penyu karah atau penyu sisik adalah di Pulau Gulisan di Sabah, Melaka, Perak, Terengganu dan Sarawak. Penyu ini mencari makan di kawasan yang banyak karang. Data pendaratan bagi penyu karah di Malaysia adalah stabil dan tertumpu di negeri Sabah dan Melaka. Dari tahun 1991 sehingga tahun 2014 menunjukkan purata pendaratan setiap tahun adalah antara 300 hingga 400 pendaratan sahaja. Telur penyu yang menetas dalam tempoh yang sama adalah antara 30,000 hingga 40,000 ekor anak dilepaskan ke laut setahun. Ancaman kepada penyu terbahagi kepada dua sumber, iaitu ancaman semula jadi dan ancaman antropogenik. Ancaman semula jadi adalah datang daripada pemangsaan di laut terhadap telur dan anak-anak penyu oleh haiwan pemangsa seperti biawak, ketam, tikus, semut merah, burung, dan ikan-ikan besar. Kerosakan habitat laut yang berpunca daripada hakisan dan bencana alam, kemusnahan kawasan perlindungan dan kawasan karang, dan ancaman semasa migrasi dari satu kawasan ke kawasan di laut. Sementara ancaman antropogenik pula terdiri daripada pembuangan sisa domestik seperti plastik ke laut yang dapat menyerupai obor-obor, pembangunan kawasan pantai yang tidak mengambil kira kawasan santuari penyu, perkongsian kawasan habitat dengan aktiviti pelayaran, penggunaan peralatan menangkap ikan yang tidak mesra kepada penyu seperti pukat pari, pukat tunda, rawai dan pukat hanyut, pencemaran di laut yang memerosotkan kualiti sekitaran marin, pemburuan untuk dijadikan makanan, perubatan dan perhiasan, pengambilan dan aktiviti mencuri telur penyu tanpa kebenaran untuk tujuan komersial. Bagi menjamin kelestarian populasi penyu di Malaysia, beberapa langkah pemeliharaan dijalankan setiap tahun bagi memastikan spesies penyu ini tidak mengalami kepupusan kekal. Antara langkah-langkah yang diambil adalah pewartaan kawasan larangan di Santuari Penyu Rantau Abang, Terengganu, pewartaan kawasan santuari seluas 10 batu nautika ke laut dan pantai sepanjang 14 km. Penganjuran program pendidikan dan kesedaran melibatkan pelajar sekolah dan IPT, pihak swasta, badan bukan kerajaan dan orang awam, termasuk kempen larangan makan dan menjual telur penyu belimbing. Penguatkuasaan peraturan setia ada bagi melindungi populasi penyu, termasuk rampasan pukat pari di perairan santuari. Penubuhan pusat-pusat konservasi dan penerangan penyu yang giat menjalankan aktiviti penetasan telur secara in situ dan ex situ. Memperbanyakkan tempat penetasan penyu. Kawalan pantai pendaratan penyu oleh ranger yang dilantik dan sukarelawan bagi mencegah kehilangan telur penyu. Pelaksanaan kajian berkaitan penyu bagi memastikan rejim pengurusan yang dilaksanakan mencapai objektif bagi memelihara populasi penyu. Penyu menangis siapalah tahu, penyu menangis siapalah tahu. Hai kawan-kawan, itulah kisah hidup Puteri dan rakan-rakan Puteri yang semuanya comel-comel. Marilah bersama Puteri membantu menyelamatkan populasi penyu negara.